Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Buhairi Nawawi dan saya sekarang bertugas di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Untuk makluman, saya bertugas sebelum ini di negara Mesir bermula pada tahun 2016 sehingga 2019. Saya balik daripada Mesir, saya terus bertugas di Jawi. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingat saya nak bercerita sedikit tentang pengalaman saya berada di negara Mesir, terutama dari segi fokusnya adalah kita akan bersembang tentang fotografi di negara tersebut lah. Okey, selain kerja hakiki di sana sebagai orang yang bertugas untuk mengendalikan pelajar-pelajar Malaysia di negara Mesir, saya mempunyai hobi iaitu fotografi, dan saya akan fikir macam mana untuk spend masa saya untuk hobi saya ini. Memandangkan saya ni minat dalam bidang landscape, saya memang dah tanya-tanya orang kampung dekat situ lah. Agak-agak kita nak shoot apa, di mana kita nak shoot. So first saya shoot air terjun di kawasan padang pasir yang dikenali sebagai Fayum. Pada pandangan kita sebagai landscape photographer, tempat tu cantik. Bagi orang ramai, tempat tu memang tak cantik, terutama orang Malaysia. Bagi orang Mesir itu adalah special lah. Sebab itu satu-satunya di kawasan yang berdekatan dengan Perak terdapat air terjun. Air terjun di kawasan padang pasir, dan saya mula shoot dan saya dapati itu agak luar biasa bagi saya lah. Sebabnya kita air terjun yang di kawasan padang pasir, atasnya adalah awan yang membiru, dan saya enjoy fotografi selepas itu. Tapi dia ada satu susah dia nak shoot air terjun tu, sebab orang terlalu ramai kat situ. Yang saya ni nasib baik waktu tu orang tak ada. Sekarang ni air terjun tu dah tak cantik sebab dah ada binaan kat atas. Orang kampung dia tak, orang Mesir kan dia tak, memang kurang sikit lah menghargai benda-benda macam tu. Satu lagi foreground yang menyakitkan mata dekat Mesir ni adalah foreground sampah. Terlalu banyak sampah. Itu salah satu problem yang kita akan hadapi lah kalau kita nak shoot landscape dekat sana. Sampah memang banyak. Nanti saya akan tunjukkan gambar yang ada saya ambil slow shutter sampah. Orang ingat ikan apa tu, ikan koi. Dan di tengah-tengah padang pasir tu ada lagi tempat-tempat tasik-tasik yang agak jauh yang kita kena pergi dengan 4-wheel drive. Kemudian tempat yang biasa, tempat-tempat pelancongan seperti Iskandaria yang biasa kita boleh shoot lah. Kemudian selain daripada itu, kita mungkin boleh pergi jauh sedikit, kawasan Matruh dan Siwa, dan juga ada satu kawasan yang cantik juga, kawasan tepi pantai, yang bagi saya shoot landscape ni kita mempunyai elemen yang cukup seperti foreground, background yang cantik, iaitu di tempat yang dinamakan sebagai Samarsheh. Tempat-tempat yang saya sebut ini adalah tempat-tempat yang boleh kita explore, terutama mereka yang minat dengan landscape fotografi. Kalau orang yang berminat portrait fotografi, utamanya nak shoot portrait lah di kawasan-kawasan pasar sebenarnya, ada tempat-tempat yang di Mesir ni adalah tempat yang sangat cantik. Terutamanya kalau kita nak pergi ke Pasar Husin. Ada satu pasar ni di tengah-tengah Kahirah, berdekatan dengan Universiti Azhar. Nama satu pasar ni Pasar Husin. Dia ni pasar yang sangat terkenal. Yang cantiknya adalah dia jual barangan-barangan Arab ni. Tempat tu memang, kalau kita tengok, memang colourful. Tetapi satu kekangan saja dekat tempat tersebut adalah tak boleh angkat kamera. Arab kata mamnu'. Mamnu' bermaksud dilarang. Bagi mereka, kamera ni, terutama tools kamera DSLR yang besar, atau mereka yang pakai mirrorless pun masih lagi problem kalau nak shoot kat sana. Kecuali kalau kita bayar dan kita shoot. Tetapi masalah dengan bayar ni adalah apabila kita bayar, kita tak akan dapat gambar yang natural. Sebab kita nampak seolah-olah mereka ni berlakon. Itu masalah budaya setempat di sana. Mereka ni tidak mesra dengan fotografi. Bagi mereka, ambil gambar mesti ada niat yang tidak baik. Terutama satu pantang larang lah, shoot perempuan dekat pasar, ataupun shoot mereka yang sedang berniaga dan sebagainya. Yang terbaik, yang kurang orang kata masalah di sana adalah menggunakan handphone. Itu adalah tool yang paling baik yang kita boleh gunakan. Ataupun kalau anda nak shoot curi-curi pun boleh, tapi terpaksalah menggunakan telefoto punya lens dan sebagainya.
Di kampung-kampung masalah sama. Lagi teruk dia punya restriction untuk ambil gambar. Terutama mereka yang katakanlah kita pergi tempat-tempat perusahaan di kampung-kampung. Contohnya mereka buat batu bata ataupun kawasan-kawasan pertanian. Kita nak shoot mereka sedang berkebun dan sebagainya, itu adalah satu masalah. Kecuali kalau kita jumpa tuan kebun dan maklumkan, kita kebayar sedikit, itu insya-Allah kita akan senang sedikit urusan kita. Dari segi undang-undang, restriction dia adalah kita tak boleh mengambil gambar di kawasan-kawasan yang sensitif. Sebagai contoh, yang paling sensitif adalah di kawasan kem tentera. Itu memang sangat sensitif. Kalau kita angkat kamera pakai handphone pun tak boleh. Kalau kita nasib tak baik, kita kena tangkap lah. Kalau kita nak bernasib baik, dia tegur kita saja. Sebab pernah juga student Malaysia yang berselfie di kawasan tentera dan kena tangkap. Dan harus diingat, kebanyakan bangunan-bangunan di Mesir dipunyai oleh tentera. Itu problem dia. Shopping kompleks, tentera yang punya. Hotel-hotel yang besar-besar, tentera yang punya. Jadi satu kesalahan, kita shoot di kawasan luar dan juga kawasan di dalam kompleks. Kecuali kalau untuk family portrait guna handphone, itu memang tak ada masalah lah. Yang paling straight lagi adalah di kawasan airport. Angkat handphone pun tak boleh. Kalau kita ramai-ramai katakanlah keluarga kedutaan nak balik back for good di Malaysia, itu dia boleh bagi kebenaran. Tetapi dia akan berada di sekitar tu supaya kita tidak mengambil kesempatan lah untuk ambil shoot-shoot kawasan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan semua, ada tempat-tempat yang kita memang mesra dengan pelancong. Sebagai contoh, lebih kurang dalam 45 minit daripada Kahirah ataupun Kairo, tempat tu kita dinamakan sebagai Pasar Unta. Pasar Unta ni adalah pasar di mana pelancong memang ramai di sana dan mereka membenarkan kita shoot aktiviti mereka. Dan penduduk di kawasan pasar ni, mereka sangat mesra dengan pelancong dan sangat mesra dengan fotografi. Mereka bergerak bebas dan kita boleh shoot mereka dan kita boleh shoot satu persatu. Kalau mereka sedang makan pun kita boleh shoot. Ada kawasan-kawasan tertentu yang ini maklumat ini kita susah nak dapat kecuali kalau kita bergerak dengan kelab-kelab fotografi yang ada di Mesir. Kalau macam genre macam saya, genre landscape fotografi memang kurang membantu sebab mereka tidak menggunakan tools. Contohnya filter. Bila saya keluarkan filter, mereka terperanjat, apa benda dia tanya ni? Kan square yang 100mm punya filter kan. Lepas tu kita pakai slow shutter punya filter. Mereka ambil landscape, kadang-kadang banyak menggunakan handheld, pegang dan ambil. Dan bila saya bersama-sama dengan diorang, pernah sekali kelab fotografi di Mesir, kita bersama-sama shoot landscape dan kebanyakannya tidak membawa tripod dan in fact mereka menggunakan lens yang biasa. Kalau kita landscape fotografi, kita gunakan wide lens dan sebagainya. Apabila kita ajar, kita perkenalkan tools tu bagi mereka, dia kata this is difficult, dia kata susah. Lepas tu bila kita tunjukkan hasilnya, dia kata aku boleh buat macam ni, aku guna Photoshop je. Dan terutama kalau kita nak dapatkan orang kata air, kalau kita slow shutter, air ombak tu dia nampak macam cantik tu kan, itu mereka kata mereka boleh gunakan Photoshop. Dan bagi mereka, mereka setujulah penggunaan wide lens sangat membantu. Tapi tools yang filter dan sebagainya, mereka rasa itu tak perlu, mereka lebih suka guna Photoshop. Bagi masyarakat di Mesir, genre apa yang paling banyak? Genre yang paling banyak adalah genre portrait fotografi. Sebab industri, terutama industri wedding fotografi di sana sangat maju. Mereka ni hebat dalam ilmu editing, Photoshop dan sebagainya. Saya pernah ikut wedding portraiture yang mereka buat di sana. Saya dapati mereka menggunakan satu lighting dan lepas tu mereka menggunakan editing. Tapi editing mereka memang cantik lah. Memang cantik dan itu memang kemahiran mereka. Kalau kita pergi mana-mana pun, budaya orang-orang Arab ni memang akan lantik wedding photographer untuk merakam kenangan-kenangan mereka sewaktu majlis-majlis wedding lah.
Di sana majlis wedding dia tak sama macam kita. Di sana majlis wedding dia akad nikah, lepas tu makan kuih sikit, lepas tu dia ada joget-joget sikit, kemudian waktu tu dah wedding photographer memainkan peranan. Dan kebanyakan mereka lebih suka shoot outdoor. Itu mereka akan spend 1 hari, 2 hari untuk shoot outdoor. Di Kahirah memang lagu macam tu lah dia punya caranya. Dan mereka akan cari tempat-tempat yang cantik-cantik. Dan kebanyakan mereka ni, couple ni akan bayar harga yang tinggi untuk wedding photography. Mereka tak ada masalah untuk spend beribu-ribu genih. Dekat sana dipanggil genih ataupun dia panggil Egyptian Pound, dia panggil EGP. Wah, memang orang kampung, orang bandar, semuanya mereka suka lebih suka meng-hire spend duit lah untuk wedding photography. Itu yang saya tengok. Portrait fotografi memang industrinya sangat baik lah. Pengalaman saya sendiri, kalau kita nak, contohnya kalau kita nak print gambar, nak menghasilkan album-album yang custom album, kos di sana lebih murah berbanding dengan Malaysia. Yang mahalnya adalah tool fotografi punya tools, lens, tripod, body camera, lighting dan sebagainya sangat mahal. Tetapi kalau dari segi printing wise, kat sana murah. Dan saya pernah print gambar-gambar landscape saya besar-besar lah, sedepa besar dia. Harganya 400 genih. 400 genih bersamaan dengan RM100. Dia RM100 duit Malaysia, dia print atas kayu. Jadi kita tak payah nak frame kan, terus je kita dekatkan dekat dinding.